Yang saya hormati teman-teman pimpinan, terima kasih atas jemputan Dr. Jaya. Saya ni banyak kali cuba sampai ke Sungai Siput, tapi inilah Alhamdulillah kali ini berjaya sampai ke Sungai Siput ini. Teman-teman pimpinan PAS, Keadilan, DAP dan PSM, sahabat-sahabat yang datang daripada jauh dan dekat, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kewe Haiping, Kewe Pengyu, Tacehau. Pada sahabat-sahabat kaum India, saya ni masalah saya satu, doktor. Dia ajar ayat tu kan, bercakap tu tak dapat saya bercakap tu ya. Kalau saya bercakap takut mencarut bunyinya. Tapi saya biasa tengok filem Tamil. Saya hafal satu dialog filem Tamil, Na Vande Kadali Kirin. Faham tak? Dia dialog tang tua saya faham. Bila heroin Kamal Hassan nak ngurat tu, dia kata, sesungguhnya aku cinta pada kamu. Tang tu masuk podo hati tu apa dah. Jadi kepada semua, Alhamdulillah, malam ini kita dapat berhimpun dalam suasana yang tenang. Walaupun pelbagai serangan diutarakan dalam pusingan saat akhir ini pelbagai, tetapi mereka cuba pecahkan kaum dan sebagainya. Tetapi Alhamdulillah, dalam program-program Pakatan Rakyat meredasi daripada Perlis, Pulau Pinang, bawa Johor Bahru, pergi Kelantan, Sabah dan Sarawak, suasana perpaduan rakyat itu jelas kelihatan. Saya saudara, 3-4 hari lepas saya mula program di Johor. Johor ada 4 program pada hari tersebut. Saya ceramah di Paguh. Paguh ni saudara adalah kawasan menteri. Dia timbalan menteri, tapi kawasannya pekan pun tak ada. Seragalah, saya tanya, mana pekan Paguh? Ni pekan Paguh lah, ni cikgu, betul kan? Saya tengok Mak Datuk, tapi ialah dari kabar pekan Paguh, buat program pekan Paguh. Selama ni program di Paguh, saudara, kita dapat gerakkan jentera PAS sikit-sikit, macam tu je lah. Tapi Alhamdulillah, mungkin apa namanya ni, oleh kerana saudara Lim Kit Siang, ni Panglima Perang dalam Pakatan Rakyat ni, telah mengumumkan dia akan bertanding di Johor, saudara. Kit Siang bertanding Johor, Pitam apa Johor. Kit Siang bertanding Johor. Kesannya bukan saja, saya baru saya faham kenapa orang takut ni. Sebab bila Kit Siang bertanding Johor, rupanya kesan impact ni bukan saja di Gelang Patah, tetapi malam tersebut, saudara, bila saya di Paguh, hampir 1000 orang masyarakat Cina telah keluar dan bersama dalam ceramah Pakatan Rakyat. Dia orang sambut mood itu. Dia kata ini kali betul-betul berbeza. Dan akhirnya mood tu saya tak tahulah berapa pasti, sebab saya pun tak jumpa Datuk Seri Anwar balik daripada Sabah. Bila saya baca pula apa namanya ni, lepas Johor saya pergi ke Sabah. Di Sabah saya baca berita kemungkinan Anwar Ibrahim tidak pertahankan kursi Pematang Pauh. Dia juga akan keluar daripada Pematang Pauh. Tempatnya yang kemungkinan dipilih sama ada Selangor ataupun Perak, saudara. Kalau Anwar Ibrahim datang bertanding Perak, saudara, bertambah hitam, bukan hitam, pitamlah Zamri, saudara. Bertambah pitamlah Zamri, banding kepada dia. Tapi tak apa, sekarang ini kita perlu fokus. Mereka alih kita kepada pelbagai isu, mereka alih kita macam-macam, tapi kita kena fokus balik. Masalah kita bukan perkauman. Saya, saudara, dilahirkan, saya beranak, keluarga saya asal Rembau, tapi saya beranak dekat Rasah. Mak dengan bapak saya pengundi dalam Parlimen Rasah. Saya beranak dekat Rasah ni, saya nak pergi sekolah, daripada rumah saya tu kena jalan kaki, lalu Rasah Sincun, Kampung Baru Rasah, pergi sekolah. Dan saya, saudara, bila sekolah, kawan-kawan ni ada Melayu, Cina dan India. Saya ingat balik, bila kita kecil, saudara, kita tak ada masalah. Saya ingat lagi, nak ambil mangga rumah orang Cina, tukang panjat budak Melayu, tukang jaga lain budak Cina. Okey, clear, dia kata kan. Bila kita dah ambil mangga tu, kita tanya dia balik, macam mana boleh kau kata clear ni? Dia kata, yang rumah curi mangga tadi rumah aku, dia kata. Mana tak ada masalah kan? Cina, Melayu, India elok dapat dia kan? Dengan apa namanya, kita ada masalah.
Kita punya bersama ni selama sampai masing-masing hafal dia nyanyi lagu. Budak-budak Cina boleh nyanyi lagu Rasa Sayang sambil mandi sungai, sama kat sungai Cincun tu kan, nyanyi lagu dia. Saya ingat lagi lagu Tadika kanak-kanak Cina ni. Saya ingat saudara orang Cina pun tak hafal lagi lagu tu dah kan. Lagu ni apa, yang bapak balik rumah tak ada rumah, apa kawan datang cari bapak ni apa, kerenlai kau papa. Ingat lagu tu tak? Kita ada masalah, kita tak ada masalah, elok sama kita. Tapi bila kita besar, orang Melayu mula kenal UMNO, orang Cina kenal MCA, orang India kenal MIC. Dalam UMNO dia bagi tahu orang UMNO, orang Melayu kena bersatu sebab Cina nak ambil hak kita. Dalam Cina dia bagi tahu, dalam MCA ni orang Cina kena bersatu sebab orang Melayu tindas kita. Dalam MIC dia bagi tahu orang India kalau tak sokong MIC gaya, India ni kena solid sokong MIC sebab Melayu Cina ni tindas India ni teruk, dianggap hamba abdi. Tapi sebenarnya apa masalah kita dah? Kita jumpa orang Cina tak ada masalah, kita jumpa orang India tak ada masalah. Tapi masalah kita apa? Masalah kita ialah parti politik. Yang rompak, yang tipu Melayu siapa? UMNO. Yang rompak dan tipu Cina siapa? MCA. Yang rompak dan tipu India, saham mereka tak selesai sampai sekarang siapa? Adakah dolar nama dia? Adakah acom nama dia? Tak, India tu. Yang tipu India MIC, yang tipu Melayu Cina, yang tipu Melayu UMNO, yang tipu Cina MCA. Dia dekat atas ni, perompak pelanun ni sama satu Malaysia dia. Ada perompak Cina kaya-kaya, ada perompak Melayu. Saya Mohtar Abu Hari yang rambit kotor Melayu ni, saya Mohtar Abu Hari tu Melayu. India, Ananda Krishna kaya, kapitalis, keparat, pemodal besar ni semua kaya-kaya. Siapa dia? India ada. Tapi bila membincangkan statistik agihan ekonomi, bila bincangkan statistik ni, sistem ekonomi kapitalis ni dia bermain dengan nombor, dia menipu kita. Bermain dengan nombor macam mana? Pendapatan per kapita. Saudara tahu atau tidak, ni orang India ni jangan rasa tertindas sangat. Sebab apa? Pendapatan per kapita orang India lebih banyak daripada pendapatan per kapita orang Melayu sekarang ini. Pendapatan per kapita orang India lebih tinggi daripada orang Melayu. Tahu tak orang Melayu? Kita ni kan tahun 69, kita ni buat parang, yang mana ada ilmu tu kori, tu abang parang, tu abang selendang warna-warni segala bagai lah kan. Bagus, tak ada masalah. Tapi sebab apa kita bergaduh masa tu? Kita bergaduh sebab orang Melayu kaum majoriti, tapi kita duduk pendapatan per kapita kita nombor 2, Cina nombor 1. Maka kita pun bergaduh masa tu. Bergaduh, UMNO pun cakap, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ni masalah kita selesaikan dengan apa? DEP, Dasar Ekonomi Baru. Maka tahun 69, tahun 70 buat DEP, ajak orang Melayu naik bas. Orang Melayu main naik bas. Kita menuju ke satu ekonomi yang bagus. Contoh dia macam ni lah. Kita daripada Sungai Siput, kita nak pergi ke Lumpur. Kuala Lumpur ni cantik, Kuala Lumpur ni percaya. Orang Melayu sokonglah balik UMNO masa tu. Naik ramai-ramai naik bas. Bila naik bas, saudara pergi Kuala Lumpur, menuju Kuala Lumpur, 777, tahun 70, tahun 75, tahun 80, 85, tahun 90, buat kajian balik. Mana kedudukan orang Melayu ni? Hari tu kita berparang sebab apa? Melayu jatuh nombor 2, Cina nombor 1, Melayu nombor 2, India nombor 3, betul? Tapi sekarang bila kaji balik tahun 90, rupanya Melayu dah jatuh nombor 3. Lepas tu tanya driver balik, kita nak pergi Kuala Lumpur ni, dah sampai mana? Sampai Penang. Tanya driver, ini Ghostan ni tak ke depan ni kan? Driver pun cakap dengan kita, sabar tuan-tuan, terus duduk dalam bas ini, sebab tuan-tuan masih tak sampai Kuala Lumpur lagi. Itu pun percaya. Tuan-tuan sabar, hari tu kita nombor 2, sekarang kita nombor 3. Oleh kerana tu terus sokong UMNO supaya kita masih lain nak jadi nombor 1 ni. Sabar. Itu pun ada orang percaya lagi. Patut dah tak boleh lah, ni bas ni Ghostan ni tak ke depan. Maka keluarlah ramai-ramai, carilah betul, ini sistem yang salah. Kita dimainkan dengan pelbagai sentimen. Daripada segi ekonomi ni tak ada.
Orang India pun jangan ingat, hui, yalah, kita India sudah nombor 2 lah sekarang, kita kena sokong MIC. Dek, kami dengar betul-betul. Aneh, dengar betul-betul. Betul orang India nombor 2. Tapi you bukan. Orang India punya pendapat, dia kira pendapatan per kapitanya apa macam. Dengar betul-betul. Dia campur semua India satu Malaysia. Berapa ramai ada? Campur jumlah. Campur India satu Malaysia punya pendapatan, campur. And then average, bagi sama rata. Bukan itu duit, itu nombor juga. Bagi sama rata. Pendapatan Sami Belu, pendapatan Ananda Krishna mewakili saudara satu negeri punya India. Dia wakil. Tapi you dapat, you tak dapat, dia dapat. Kerana itu, ini semua sistem kapitalis yang mengira. Tipu orang pakai nombor ni, kita kena tinggal. Now kita kena reality. Masalah kita bukan kau. Orang Melayu pun dengar, cikgu tak boleh lah cikgu, betul masalah ekonomi kita kena selesai. Tapi cikgu, ini sampai kalimah Allah pun nak jual ni, macam mana ni? Kalimah Allah ni kita kena pertahankan. Tak kala sampai kalimah Allah nak kena jual. Siapa jual kalimah Allah? Siapa jual kalimah Allah? Kadang-kadang saya jadi sedih. Ini mengaji sekolah 3-4 tingkat, serban ni 5-6 kilo, tapi beban. Saya minta maaf lah, saya kata, fikir secara realiti, jangan kena tipu. Saudara tahu atau tidak, kita selesaikan isu kalimah Allah macam mana? Kita selesaikan isu kalimah Allah dengan fakta, dengan ilmu, ada nas, ada hujah, ada sandaran hujahnya. Kita bagi tahu kalimah Allah ni semua orang boleh sebut. Semua orang boleh sebut. Asasnya apa? Perjanjian Hudaibiyah. Ketika Rasulullah SAW buat perjanjian Hudaibiyah, dia tulis awal tu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Saudara, orang ni kafir, orang kafir Quraisy pada ketika tu dia kata, okey baik, Allah kami kenal, Allah Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahman ni kami tak kenal. Kamu jangan tulis, tulis Allah saja. Saudara, Rasulullah tulis basmalah, tak salah saya, dengan nama Allah. Ni ustaz ni betul kan lah, basmalah dengan nama Allah. Dan akhirnya perjanjian Hudaibiyah ini dibaca oleh semua orang, termasuk bukan Islam. Kamu nak kata apa? Rasulullah salah? Rasulullah pada ketika tu dia macam, Rasulullah ni kekasih Allah tau. Dia dah pernah sebut dalam satu hadis, walaupun hadis dikhatamkan dengan cara yang tidak sahih, tapi hadis tu menyebut apa Rasulullah sebut, satu ketika besok ada kapal, ada besi yang terapung. Maknanya Rasulullah ni dia boleh predik, bukan dia, tetapi oleh kerana hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata daripada segi sirah itu, maknanya nama Allah ni boleh disebut oleh semua orang. Sebutlah. Yang tak boleh ni apa? Salah guna untuk hina, salah guna untuk mendakwah dan memesongkan orang Islam, itu tak boleh. Dia kadang-kadang benda ni saya kena jaga, fikir betul-betul. Di Pulau Pinang dilaporkan, apa dia? Sejumlah kitab Bible tulisan Jawi telah diedarkan ke sekolah orang Islam. La ilaha illallah. Boleh percaya saudara? Pertama sekali, kalau betul lah ini kerja pendakwah Kristian, maka dia pendakwah Kristian paling tak cerdik dalam dunia. Dia nak dakwah tulis Jawi, kitab Bible ni tulis Jawi. Tolong bagi tahu saya budak sekolah mana boleh baca Jawi lagi? Tolong bagi tahu saya budak sekolah mana boleh baca Jawi lagi? Awak tak cerdik sangat pendakwah Kristian tu. Awak membazir tulis risalah Jawi bagi korang. Saudara, ini semua permainan propaganda. Kita tertipu. Mereka menipu ni saudara. Dia tak peduli, dia tipu betul-betul. Kita selesaikan kalimah Allah tegas, dengan tegas. Nak pemain, nak memesongkan ajaran, tak boleh. Nak tulis dalam apa, tak boleh. Tapi nak guna, boleh. Silakan. Itu kita punya asas. Itu yang Dewan Ulama buat, kita ikut. Betul, ada hujah, ada fakta, ada nasnya. Tapi UMNO Barisan Nasional kata dia selesai juga. Dalam Parlimen Malaysia, Nazri tak payahlah tengok jam kan. Jam pun baru pukul 10 suku waktu lemau. Buka jam tutup, senang kan. Sebab buka jam tutup ni strategi belajar kat mahkamah. Sebab SB rakam malam ni. Ada SB ke tidak? Cuba angkat tangan mana satu SB. Senang saya kenal. Okey. Kan?
Dia rakam. Nanti dia rakam, dia bawa balik balai. Dia tak salah dah. Ni kan kawan kita ni hari-hari dengar ceramah, dia lagi cakap. Saya kadang-kadang bila pergi ke kawan SB ni kan punya baik, bila pergi tu dia cakap, Cikgu Bat, dekat tempat ni isu dia macam ni. Dia nasihat kita suruh ceramah macam mana. Dia betul kan. Jadi selesai ni seperti sekarang. Bila balik, kalau dia nak buat kes, katalah lebih pukul 12.30 tak berhenti ceramah, jadi kes. Benda nombor 1, DPP tanya dalam mahkamah, Cikgu Bat, tarikh sekian-sekian berceramah kat dia. Ya betul. Tahu atau tak Cikgu Bat, pada masa tu dah 12.30, tak tahu saya dah. Takkan Cikgu Bat tak tahu. Saya tak pakai jam, tak ada hak, tak ada jam. Kalau siap 12.30 boleh dah. Jadi saya seperti siap kalimah Allah, balik tadi. Balik. Isu kalimah Allah tadi sekarang. UMNO umum dalam Parlimen Malaysia, sidang media Datuk Nazri ni Perak, ni orang Perak ni nak Tok Nazri umum. Kita kerajaan Malaysia telah selesaikan, UMNO Barisan Nasional telah selesai kalimah Allah ni punya isu. Wartawan tanya macam mana kau selesai? Kita telah menyelesaikan, keputusan kabinet telah diputus dan JAKIM telah buat keputusan. Ialah macam mana kau selesai? Kita telah selesaikan berdasarkan nasihat JAKIM. Ialah macam mana kau selesai ni, wartawan tu. Saya ingat lagi saya ada masa sidang media tu. Akhirnya dia kata, kalimah Allah ni memang langsung tak boleh pakai untuk orang bukan Islam. Sebut pun tak boleh. Macam mana kau buat? Di negeri-negeri yang ramai orang Melayu, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Kedah, Perlis, Kedah, Perlis. Negeri ramai orang Melayu. Negeri ni tak boleh pakai langsung. Tak boleh. Sikit pun tak boleh. Begitulah kita mempertahankan kalimah Allah. Hebat UMNO ni kan. Tapi Sabah Sarawak macam mana? Okey, negeri-negeri yang ramai orang bukan Islam, kita boleh pakailah semua, pakailah. Termasuk di Pulau Pinang sana, JAKIM punya. Dengar betul-betul, kabinet punya keputusan di Pulau Pinang, kalimah Allah dibenarkan pakai oleh semua orang. Ni bukan yang Lim Guan Eng baca tu, saudara. Keputusan JAKIM, keputusan kabinet. Kenapa mereka buat keputusan ni? Tak ada nas, tak ada hujah, tak ada rujukan. Kenapa dia buat? Dia buat hanya berdasarkan undi kepentingan politik. Kat Sabah Sarawak ni ramai orang Kristian. Orang Kristian yang gunakan kitab asal Injil apa semua ni. Kadang kalau puak-puak ni kita kacau kalimah Allah apa semua, mampus undi kita. Tempat orang Islam, orang Melayu ramai ni, orang Melayu ni kita nak berbodohkan dia, kita kata kita jaga. Ni yang buat demonstrasi ni, kamu tahu di Pulau Pinang keputusan kabinet membenarkan. Kamu tahu tak di Sabah dan Sarawak keputusan kabinet membenarkan. Yang kamu ni kena tipu bodoh, tak keluar daripada Sungai Siput, percaya je semua benda. Asas kita berpolitik ni gunakan pentas politik, cerdikkan rakyat, didik rakyat, bukan untuk pecah belah, untuk hancurkan negara. Kan itu saudara, masalah kita bukan ini. Masalah kita pengurusan negara. Pengurusan negara ni sekarang, saudara, kita ni dikendalikan oleh seorang pemimpin yang lemah zahir dan batinnya. Bila saya sebut mungkin kasar, apa pula nak Cikgu Bat ni kan, kita budaya politik Sungai Siput ni elok, lemah lembut, pantun banyak. Tak ada. Saya cakap terus terang sebab saya ada dalil dia. Pertama, saudara, inilah kali pertama dalam sejarah ahli parlimen wakil rakyat makan gaji lebih daripada 5 tahun. Tak pernah. Paling lama pun 4 tahun 7 bulan. Tapi zaman Najib 5 tahun. Kabinet Malaysia hari ini, kerajaan Malaysia sekarang adalah bertaraf expired date. Dah macam, tahu tak expired date ni? Point 7-Eleven beli roti gardenia, tahu? Pergi cari. Tapi ada roti dia yang letak kat tepi kaunter bawah tu, yang pijak-pijak sepak-sepak ada orang tu. Tengok kenapa kau letak tepi ni? Dah expired date, gitu ya kan? Maknanya daripada segi teknikal, roti tersebut adalah jualan kedai dia. Tak boleh dia buang macam tu je. Teknikal. Dia kena ada proses dia, teknikal. Maka daripada segi teknikal, kerajaan expired date ni betul lah dia kerajaan. Tapi daripada sudut moralnya, saudara, level dia letak tepi tendang-tendang ni orang. Level dia saudara, tak ada maruah dah kerajaan hari ini. Dia tidak perlu dihormati sebab nak cari tarikh pilihan raya pun tak mampu.
Nak cek pula dia. Kan? Dia hari tu, dia 3 minggu dia penuh pengumuman mendebarkan. Saya ni kalau sakit jantung, berhenti jantung dah, berdebar-debar. Oh, Najib ada sesi khas. Kita pun bubar, tak bubar, tak bubar. Oh, Najib pergi kumpul orang. Rupa baru ni dia kumpul orang. Kita ingat dia nak umum pilihan raya, tak. Dia kumpul semua staf Telekom, staf TM. Umum apa? Umum gaji naik. Perdana Menteri umum gaji naik Telekom lah. Berjadi partnernya, saudara, betul kata Mat Sabu. Dia ni kita bagi gelaran. Semua kan ada bapak pembangunan, bapak kemerdekaan, bapak kepada bapak bertua kan. Dia ni nampak kita bagi bapak kepada pengumuman. Kerja yang mengumum kerja kan. Sampai kan orang nak naik gaji, kau bagilah CEO Telekom umum. Dia juga nak umum tu. Dan yang paling kelakar sekali apa saudara, dia umum apa? Dia umumkan juga internet 30 minit percuma tiap-tiap hari. Benda ni saudara, anak saya guling-guling tolak, sakit perut dia tak pergi sekolah hari tu. Dia kata lah Cik Nur Galak lah ni. Dia kata internet ni semua orang pakai package dah sekarang, betul tak? Orang tak pakai dah yang package ke jam ni, tak ada dah. Orang pakai package dah. Macam BlackBerry saya ni kan, pakai package sebulan, dia terus potong berapa ringgit. Macam mana nak kira 30 minit awal tu kan? Kalau kau umum harga internet turun, ayolah munasabah. Ini 30 minit percuma. Itu pun ada kutu betul corang, topuk kaki, topuk tangan, Najib gaduh segala. Tapi saya nakut hari tu. Dia cakap bukan saya cakap. Dia kata apa? Kaki tangan Telekom akan dinaikkan gaji. Semoga boleh bergembira. Walaupun sudah hari raya, tapi hari raya yang bakal menjelang ini bolehlah dengan gaji yang baru. Dia nak Canon pilihan raya. Najib ni kau dah sah lah Canon tak tahu arah macam tu. Canon tahu, perli tak tahu arah. Saya kalau berceramah ni saya pakai bahasa antarabangsa. Antara bahasa dia 2-3 bahasa. Bahasa Negeri Sembilan, bahasa Kelantan, bahasa Malaysia. Jadi saya kena faham kan? Orang Rembau panggil Canon ni ialah perli. Tak payah perli macam tu. Sebab kamu yang lemah zahir dan batin. Kamu tarikh pilihan raya. Tarikh hari raya ni mudah orang tengok. Ambil teropong tengok anak bulan, nampak bulan pilihan raya. Senang apa? Hari raya. Nampak bulan hari raya. Najib ni sahaja dia teropong tak? Dia teropong sana nampak bulan, teropong sini anak bulan, teropong setua pula nampak roket poi bulan. Bila dia teropong bulan, lagi tak nampak tarikh pilihan raya dia. Jadi saudara-saudari yang saya hormati sekalian, dia pendek. Najib ni punya lemah saudara, saya bagi tahu. Dia adalah Perdana Menteri yang paling banyak belanja aksesori dia. Maksud dia bukan gincu pun saya tengok merah bibir tu dia pakai rasanya tu. Tapi tu bukan itulah, tu tak apalah dia pakai. Tapi yang saya nak bagi tahu aksesori ni maksud dia apa? Sebagai pemimpin, dia bayar konsultan untuk naikkan image dia. Dia bayar tukang tulis ucapannya. Dia bayar ni. Saudara tahu sampai agensi luar negara pun dia bayar ni. Najib ni saudara, sebelum dia jadi, ni saya nak bagi contoh betul-betul supaya saudara faham. Sebelum dia jadi Perdana Menteri, dia berucap macam ni. Dia boleh berucap, boleh cakap dengan elok. Tapi lepas dia jadi Perdana Menteri, saya perasan tak? Dia macam baca saja. Perasan tak? Kan? Rakyat menyokong kita dengan begitu hebat. Saya pun boleh, apa pula Najib macam baca saja ni kan? Rupanya kawan UMNO bagi tahu. Dia ni, dia bukan berucap, dia baca teks ucapan. Dia ni pula pemalas. Dia ni patut besok pagi berucap, malam ni baca lah kan? Tak. Dalam kereta apa semua sambil baca. Itulah kadang-kadang dia terkena macam di Pulau Pinang. Ingat tak masa Sai Kudo tu datang tu kan? Orang datang ramai nak tengok penari kuda. Saya duduk Korea 2 tahun. Tak timbul cerita penari kuda ni. Kalau tak dari itu dah tengok dah kat Korea. Jadi bila timbul, saya pun rasa nak tengok juga. Macam mana orang mana saya ni kan penari kuda. Ramailah orang. Teks ucapan orang tulis. Dalam teks ucapan tu tulis, Najib kau ucap selamat raya Cina. Dia pun ucap lah kan, Sinyin, Kuala, apa semualah macam-macam lah kan. Dia berucap. Akhirnya dia tulis juga, Najib sebelum habis kau tanya 3 kali, are you ready for sight? Najib pun tanya, are you ready for sight? 1. Are you ready for sight? 2. Are you ready for sight? 3. Orang jawab yes lah, nak tengok Cina ni, apa nama ni, Korea ni menari kuda kan, yes. Lepas tu dia tanya,
Lepas tu dalam skrip ni tulis, Najib kau tanya 3 kali, are you ready for BN? Dia pun tanya, are you ready for BN? 1. Orang berterabur dah jawab no ni selalu. Ditanyanya kali kedua, sebab skrip suruh tanya 3 kali. Skrip suruh tanya 3 kali, ditanya dia 3 kali. Orang bergolek gelancang betul galak dah. Sepatutnya, yelah betul, kamu pakai skrip betul. Sepatutnya bila tanya kali pertama, are you ready for BN? Orang jawab no, janganlah baca kali kedua. Bawalah lagi cerita lain, cerita kuda, kau cerita gajah, kau cerita limau kan. Ini tak. Dia kata dia ni, are you ready for BN? Orang jawab no. Macam mana ni? Yang skrip tak habis. Tanya lah 3 kali. Are you ready for BN? 2. Are you ready for BN? 3. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, lemah zahir dan batin macam ni, saudara nak harap dia selesai masalah ekonomi, saudara nak harap dia selesai masalah rakyat, saudara nak harap dia selesai masalah seperti Lahad Datu, krisis besar negara. Tak mampu saudara, bini sendiri pun dia takut. Bab ni saudara, saya bukan fitnah. Saya sebut ni, saudara tahu tak siapa yang dedahkan isu cincin 24 juta? Tahu ke tidak? Tahu. Yang dedah isu cincin tu ada seorang budak aktivis muda bagus, nama dia Cikgu Bat. Bagus budak. Yang dedah isu cincin ni saudara, orang dalam Barisan Nasional. Tak ada saya pergi Skodeng, Rosmah nengok, tunggu tak. Orang mereka bagi. Saudara, orang mereka bagi. Ni, saya bukan dedah, oh ni fitnah. Kalau saya dedah tepi longkang mungkin fitnah. Saya buat laporan, saya buat ni, saya buat risalah buklet cincin. Saya hantar 10 keping ke Rosmah Mansur. Ni, ada keratan borang kasta. Ada risit cincin. Nama cincin tu Natural Fancy Blue Grey Cushion Cut Diamond Ring. Tahu, ni bukan nama sport ring ni dah, nama cincin. Saya itu berceramah terangga akak tu kan. Yalah saya kata akak biasa dengar cincin belah rotan, cincin julian kan. Sekali dengar rim-rim ni, dia ingat sport rim JAD kan. Dia kata anak saya beli sport rim itu tak adalah mahal jam tu, RM1,000 lebih ya. Saya kata itu sport rim ni cincin kan. Harga RM24.45 juta Malaysia. Nama siapa? Oh, dia mula-mula dia kata saya apa? Ini fitnah. Ini bukan Rosmah punya. Bil dia tulis. Dia apa? Untuk siapa? HTTI, Excellency Datin Paduka Seri Rosmah Mansur. Kalau nama Rosmah, dia kata Rosmah, ayo Rosmah Kuala Kangsar, Rosmah Sungai Siput, Rosmah Tanjung Mutan, ada banyak Rosmah ya. Tapi dia tulis ni Datin Paduka Seri Rosmah Mansur. Pergi kat Google, Google nama tu, tulis ekor Rosmah yang keluar, tak ada Rosmah lain. Dia punya. Saya buat laporan polis, saya buat laporan SPRM. Ini gambar ni. Gambar ni saya dapat daripada kaki tangan pejabat Rosmah Mansur. Datang jumpa. Berjumpa ni pun saudara menyuruk-nyuruk jumpa ni kan. Sampai nak jumpa ni bertukar serdang, tukar ni, tukar apa kerana keselamatan. Akhirnya dia tukar mana? Shell Sungai Besi. Shell Sungai Besi tu dekat tol, lepas tol Sungai Besi nak menuju selatan tu je. Cikgu parking kereta, jalan kaki, pergi jambat, telefon lagi, kau kat mana? Dia kata dah dalam toilet dah ni, kau kat mana? Dia kata cikgu Bat tolak pintu jamban nombor 2 kanan. Dia pun dapat nombor dah pukul 1 dah time tu, lepas program. Tolak pintu tu kan. Saya ingat ini macam cerita-cerita orang putih tu lah. Dia tinggal sampul surat siapa kan. Sekali saya tolak pintu, terkejut saya, dia tunggu kat dalam. Dia tarik saya, dia tutup pintu. Saya punya comel takut jadi macam saya cool kan. Monitor betul saya telah kan. Tak boleh kan. Dia bagi saya, dia kata cikgu Bat ni, ini gambar dalam function tertutup. Wartawan pun tak masuk dalam function tertutup. Dia bergaya, masa ni lah dia bergaya sungguh-sungguh. Dia kata ni gambar Rosmah apa ni. Dia bagi saya nama syarikat. Saya hantar email ke syarikat tu. Ini pengakuan daripada syarikat tersebut. Gelang ni harga RM1.65 juta. Sebelah kiri yang kanan 2 belah. Muncul gambar half cut. Kalau full cut dengan gelang kaki kena kira banyak CP 4 kena pakai. Ni baru CP 2 tak pun. Kawan-kawan ni orang dalam ni beritahu apa? Cikgu saya orang UMNO. Saya orang UMNO.
Okey, baik. Tapi lepas tu kenapa? Saya cikgu, tolong dedahkan ini, selamatkan UMNO. Sebab apa selamat? Kau suruh Dan selamatkan UMNO, kau ni biar botol ni kan. Saya disuruhnya selamatkan UMNO. Sebab dia kata UMNO ni, Najib tekan ketua-ketua bahagian. Ketua bahagian kena wasatiyah, ketua cawangan kena wasatiyah. Dan saudara tahu tak, dalam pilihan raya, bajet pilihan raya tahun ni doktor, dia tak turun melalui UMNO. Dulu dia turun macam selalu hari ni, daripada atas turun pengarah pilihan raya, ketua bahagian, pengarah pilihan raya bahagian, ketua cawangan, semua merasa. Tapi dia kata sekarang ni, dia kata dia UMNO ni, Najib ni tak percaya dah. Dia suruh semua ketua-ketua cawangan ni wasatiyah, nak berdepan pilihan raya pun wasatiyah. Duit disalurkan melalui agensi kerajaan seperti ICU dan sebagainya. Ini sekarang ni ketua-ketua cawangan UMNO ni semua tengah marah ni, gigit jari ni kan. Sebab selalu bila time pilihan raya ni lah, nak besar dapur rumah, nak nambah rumah apa semua, time ni lah. Tapi sekarang tak dapat lagi dah. Najib suruh wasatiyah, kata kan. Dia kata habis tu macam mana? Dia kata ni cikgu tengok, cikgu dedah gambar ni, tunjuk orang UMNO. Pemimpin UMNO kena wasatiyah, tapi bini sendiri wasesah asal lalu dia sebab. Takkanlah kamu tak terasa pemimpin UMNO? Ini kerana perangai-perangai ini. Akhirnya saudara, bila bawa ke isu pilihan raya, mereka akan menipu 1001 penipuan. Kenapa mereka akan menipu 1001 penipuan? Sebab persoalan pertempuran pilihan raya ni is do or die better. Ini saudara, rakyat bangkit untuk menghancurkan sistem kapitalis rezim UMNO yang diwarisi daripada penjajah. Makna the whole, kita berdepan dengan the whole system. Dan bagi Najib Tun Razak dan Rosmah, saudara, ini pilihan raya kali ini lebih penting. Bukan sekadar mereka akan hilang jawatan Perdana Menteri. Kalau setakat hilang jawatan Perdana Menteri, mereka tak kisah. Kenapa? Sebab Najib ada pencen. Pencen Menteri Besar, pencen Wakil Rakyat, pencen Ahli Parlimen, macam-macam duit ada simpan. Dia boleh, tak ada masalah. Takkan makan nasi putih lah dia kan. Kalau sian Najib tak ada apa dia buat duk rumah kan, sindrom lelaki lepas pencen kan, sian pun tak apa tu, dia ada kerja boleh buat. Apa kerja dia? Dia buka klinik. Dia bukan doktor. Kalau Dr. Mahathir, Dr. Hasmah dia kat klinik. Alat tak boleh lah. Najib jaga nombor, Rosmah jadi bomoh kat dalam. Next dia kata kan. Next kan. Jadi persoalan yang lebih penting saudara ialah ini melibatkan kes pembunuhan, kes jenayah. Dengar betul-betul. Ini kena serius. Jadi kalau alak ni kena serius saudara. Ni kalau tak baca betul-betul data ni kan kena saman je nanti. Dalam kes pembunuhan Tan Tuyah, Bala baru meninggal dunia. Najib tarik nafas lega, alhamdulillah selesai masalah. Lepas tu UMNO cuba provok, cuba larikan isu Bala. Muhyiddin Yassin dalam TV3 tiba-tiba keluar. Apa dia keluar? Ni masalah pembangkang, semua menyalahkan UMNO. Mereka kata Bala mati pun salah UMNO. Mereka kata kita bomoh Bala. Siapa yang cakap? Yang kau sampai keluar TV ni kenapa? Dia keluar TV untuk mengalihkan isu. Isu Bala tidak akan padam saudara, kerana ia bukan kerana Bala, tetapi ia kerana negara Malaysia ini. Pendedahan Bala jelas. Pertama sekali, dalam pembunuhan ini, yang membunuh ni siapa dia? 2 orang anggota polis. Yang dalam penjara yang duduk sekarang ni siapa? 2 orang anggota polis. Yang kita persoalkan siapa arah anggota polis ni bunuh? Polis ni dia ikut arahan, kawan polis ni ikut arahan. Pergi pasang kamera, dia pergi pasang kamera. Kalau tanya dia, baik dia pergi duduk rumah yang anak bini dia. Tak sungguh saudara, dia ikut arahan. Siapa arah pergi bunuh? Dan disebut dengan jelas dalam statement itu. Dia kata apa? Saya tak kenal Tan Tuyah, saya diarahkan. Saya tak kenal perempuan Cina itu. Dapat dalam statement dia ni, dalam statement akuan kan kena tangkap polis. Bila kena tangkap polis, kenyataan beramaran, tanda tangan tu. Saya ni faham saya tu, sebab sekurang-kurang tak banyak lah 36 kali pernah kena tangkap polis. Jadi hafal saya undang-undang tu kan. Kenyataan beramaran dia tanda tangan. Dinyatakan dalam borang itu. Apa dia? Dalam kenyataan beramaran Azilah ini dinyatakan apa dia? Saya tangkap perempuan Cina itu depan rumah Razak Baginda. Saya bawa perempuan Cina tu, bawa sana, bawa sini. Saya bawa last kali pergi ke Bukit di Shah Alam. Saya tarik perempuan Cina tu keluar daripada kereta. Perempuan Cina tu nampak pistol yang diberikan kepada saya. Perempuan Cina tu menangis. Perempuan Cina tu minta tolong. Saya ni ada anak, jangan bunuh saya. Saya tendang perut perempuan Cina itu sehingga jatuh. Ni statement dia ni kan? Dan saya pijak perut perempuan Cina itu. Saya tembak dada perempuan Cina itu dengan pistol yang diberikan. Akhirnya saya buka baju perempuan Cina itu.
Untuk apa? Untuk dihancurkan bukti. Balut dengan bom C4. Tengah balut dengan bom C4 nak pasang bom, tangan perempuan Cina tu bergerak. Saya ambil pistol sekali lagi, saya tembak sampai hancur pipi belah kiri perempuan Cina tu. Soalan ni saudara, ialah dia tak kenal pun perempuan tu bukan Cina, tu Mongolia. Apa motif dia bunuh? Mahkamah kena tanya. Dia ni saudara Azilah ni jatuh hukum mahkamah, hakim jatuhkan kau ni jatuh hukum mati. Razak Lopez, kau dua orang ni hukum mati sebab kau memang bunuh hantar tuya. Saudara, di polis UTK ni, pengiring Rosmah Mansur ni, menitik yang mata dia saudara. Hebat dia, hebat. Yang jenis macam Jackie Chan boleh lompet-lompet tu kan. Ni lah dia kan? Hebat. Tapi menangis. Saya minta maaf Ya Arif, betul saya bunuh, tapi saya diarahkan. Yang mengarah saya ni cuma kambing hitam. Yang arah saya ni sedang bebas di luar sana. Hakim tak nak dengar. Saudara, siapa yang arah dia? Benda tu lebih penting. Kerana tu anggota keselamatan dengar. Ni kawan-kawan kau bercakap ni, anggap kita ni kawan-kawan. Kamu ni bertindak. Saya biasa, Cikgu Bat, kami kena tangkap Cikgu Bat. Kenapa? Ini arahan. Sebab apa? Arahan atas. Atas mana? Kerajaan AFP. Atas kerajaan langit lah kan. Polis dengar betul-betul. Berada di pihak rakyat. Kamu pertahankan arahan seorang dua pemimpin UMNO. Besok bila kamu tersepit, tengok Azilah Sirul dalam penjara. Bila dia tersepit, tak ada UMNO datang bela. Silap-silap boleh kena gantung sampai mati ni. Tapi kalau kamu ikut, kamu pertahankan undang-undang, kamu ikut undang-undang, kamu pertahan rakyat, yakinlah besok kalau kamu jatuh, kamu kena pecat sekalipun kerana pertahankan rakyat, rakyat akan bangkit bela kamu mati-matian. Dalam kes ni selama saya sebut dan saya pantaskan sedikit, yang kita pertikaikan pertama sekali, senjata pembunuhan, pistol tak bawa pergi mahkamah. Siapa arah tak dibincang, motif tak bincang dalam mahkamah. Bala dedahkan Nasir Safa berada di tempat kejadian. Ketika nak bunuh, nak tangkap Atan Tuya, polis yang terakhir nak tangkap, nak bunuh ni, Nasir Safa berada di tempat kejadian, seolah-olah memberi endorsement. Inilah dia Atan Tuya, kau tangkap, kau buatlah seperti yang diarahkan. Seolah-olah seperti itu. Siapa Nasir Safa? Nasir Safa ni setiausaha Najib Tun Razak. Najib ada jawab? Tak ada. Nasir Safa ada jawab? Senyap. Bala dedahkan dan banyak sangat pendedahan dan rakaman telah dibuat. Kedua saudara, Musa Safri, dia kecoh-kecoh kena tangkap, Bala nak kena tangkap, nak ambil statement Bala soal siasat ni macam mana Atan Tuya ni. Musa Safri pergi jumpa Bala. Bala, don't worry, pergi dekat polis, jangan bagi apa-apa statement, I will take care everything for you. 1-2 hari lepas tu kamu pasti akan lepas. Saudara, Musa Safri ni satu ketua pengiring ABC, dia ni ketua pengiring keselamatan Najib dan Rosmah Mansur. Kalau Najib tak terlibat, apa kejadak ketua pengiring kamu hantar settle kes Atan Tuya? Bukan itu saja, lepas Bala buat kenyataan, Bala ni diculik oleh Dipak, DSP Suresh, apa semua sebab rebut terlibat, bawa pergi jumpa Datuk Nazim Tun Abdul Razak. Siapa dia orang ni? Adik Najib Tun Razak. Nazim tanya Bala, Bala boleh mention masa tu bini dia mengandung, pakai baju apa, bini dia pengacara Dona. Memang tidak akan berlaku penipuan. Orang menipu sahaja, dia tak boleh describe sebegitu sekali. Tapi akhirnya Bala kata, Nazim tanya, macam mafia, kau ada bini, kau ada anak? Ada. Kau telefon nak bini kau? Telefon. Bini dia takut. Kenapa? Ada sekumpulan lelaki sedang tunggu depan rumah dia, badan bagak-bagak besar, muka pecah hudang semuanya. Dia takut, Atan Tuya boleh mati tiba-tiba, bagaimana dengan isteri aku, anakku? Akhirnya dia panik. Bila dia panik, Nazim cakap, okey, kalau kau takut, kau sayang anak bini kau, kau ikut Dipak cakap pun. Yang kita tahu semua ni, dan tak boleh canggah, dan dia senyap tak boleh jawab sebab apa? Dengan Dipak ber-U-turn sekali dah. Dengan Dipak yang tukang culik Bala. Siapa culik Bala? Dipak mana? Sama dia U-turn dah. Kan? Itu poning betul kepala dia tu. Jadi akhirnya saudara, kalau tak bunuh, kalau kamu tak terlibat, kenapa kamu hantar adik kamu? Abang tuduh saya, Abang Geng Tayak ni tuduh saya, oh Cikgu Bat bunuh orang. Saya tak ada bunuh orang dah. Adakah saya hantar kak saya, abang saya, adik saya bincang abang? Tak, saya report polis, habis teriakan mahkamah, selesai lah tak? Betul? Tapi kalau pergi bincang makna, saya bunuh memang, saya terlibat. Nanti hantar adik dia. Dan bukan itu saja, Peguam Tan Sri Secil Abraham, dia ni Secil Abraham cakap, dia ni yang buat akuan bersumpah yang kedua. Akuan bersumpah kedua menarik akuan bersumpah pertama. Ini adalah jenayah, saudara. Dan dia mengaku, ya betul, memang dia yang buat, dia yang draft. Dan dia diarahkan oleh siapa? Oleh
Najib Tun Razak. Dah. Ini maknanya Perdana Menteri kita penjenayah. Itu sebab saudara kita di blackmail negara kita ni daripada segenap sudut. Contoh, saudara fikir betul-betul, saya ajak saudara berfikir. Ketika Najib mula-mula naik jadi Perdana Menteri, Najib buat apa? Dia dijemput oleh Singapura makan durian di Pulau Sentosa. Betul ke tidak? Dalam sidang media, dalam makan durian tu 4 mata. Mahathir pun tak pernah makan durian dengan orang 4 mata. Pergi jumpa dengan pemimpin dunia 4 mata, tak pernah. Mahathir punya handa ni yang tak pernah. Najib jumpa 4 mata makan durian. Tengah-tengah makan durian, saudara, tiba-tiba mungkin dia tertelan biji durian. Kerana apa? Pertemuan. Dengar betul-betul, saya tulis misteri di sebalik pembunuhan Atatürk. 6 kali saya kena tangkap kerana buku itu, tapi sekali pun saya tak kena dakwa menipu sebab saya menulis berdasarkan fakta. Dengar betul-betul, saudara. Pertemuan kali pertama Najib dan Atatürk ialah di pameran belian dan emas antarabangsa di Singapura. Selepas pertemuan tersebut, apa yang jadi? Jangan underestimate saudara ejen-ejen asing ini. Mungkin beberapa keping gambar Najib makan durian, pak, dia balik gambar, tertelan biji durian, keluar saja daripada tu dia buat sidang media. Ingat, dia buat sidang media. Isu tertangguh kerajaan Malaysia dan Singapura telah selesai. Macam mana boleh selesai? Saya telah menyerah, kita telah buat keputusan, kita telah serahkan tanah kereta api kita di Tanjung Pagar kepada Singapura. Kabinet tak mesyuarat, parlimen tak bersidang. Macam mana kamu boleh serahkan tanah kedaulatan negara kepada Singapura? Itu bukan hak mak bapak kamu, itu hak rakyat. Kalau kamu nak serah, kamu serah Rosmah kepada Singapura. Cuma rakyat. Saya selesaikan masalah dengan Singapura, saya serahkan Rosmah kepada Singapura. Itu tak apa, puasa 3 hari, sunat syukur kita. Tapi persoalan saya, benda ni bercelaru. Dan akhirnya benda ni kenapa? Dia melibat juga rentetan. Jam ada lagi 4 minit waktu jam saya. Boleh tak saya pinjam waktu tuan-tuan sampai 12:05 minit? Boleh ke tidak? Boleh. Ni masuk bab serius ni. Polis tu padamlah kamera tu kan. Tak pun kau twist kan. Kau betul kita nak edit game, kau alihin sikit time kamera. Jadi saudara-saudari seperti sekalian, misteri di sebalik pembunuhan Atatürk, konspirasi. Kita kata konspirasi Atatürk, bukan maksud Atatürk tak mati. Konspirasi Atatürk, bukan kita maksud Atatürk mati olok-olok. Bukan. Samalah seperti bila kita sebut konspirasi Atatürk, kita nak membongkarkan kebenaran di sebalik peristiwa tersebut. Apa kerugian rakyat? Apa kita nak angkat keadilannya? Begitu juga bila kita kata konspirasi Lahad Datu. Bukan kita tak hargai kematian, bukan kita hina kematian, bukan kita kata ini mati olok-olok. Tidak. Saudara, dalam bab ini jangan pertikaikan. Kami Solidariti Anak Muda Malaysia, SAMM, pada 8 dan 9 hari bulan ni, tengah bertembak lagi ni, sekarang dah aman, ni tengah bertembak ni, kami telah membuat keputusan nekat selaku mewakili sentimen seluruh anak Malaysia. Kami telah berada di medan perang, di Felda 16-17, Felda Sahabat. Kami pergi ramai-ramai, berada di barisan depan, menghantar nota sokongan kepada prajurit negara. Kami anak muda sokong, selesaikan segera isu ini. Kita hantar bantuan kepada orang yang kita pindah. Begitu ni. Kita bukan macam pemuda UMNO, gerbak tu, lepas tu dalam sok khabar kan. Kita pergi. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, persoalan Lahad Datu ni yang kita pertikaikan ialah, pertama, dengar betul-betul. Pertama, dia masuk 2 hari bulan, betul? Dan apabila dia masuk 2 hari bulan, macam mana dia boleh masuk? Tanjung Labian ni, pakcik, dia kacik je tempat Tanjung Labian ni. Bila masuk, katalah ada kata 1000, ada kata 500, baiklah ambil angka dia orang kata hampir 200. Kalau masuk hampir 200, dah macam kenduri kahwin dah dekat Tanjung Labian tu. Macam mana boleh masuk? Bukankah sepadan negara ini dijaga oleh radar yang mahal-mahal, oleh Skopin, kapal selam Skopin yang menyebabkan kematian pembunuhan Atatürk? Saudara, bila kita petikai, bukan kita menghina anggota tentera. Bila kita petikai ni, kita nak, ya anggota tentera kita berani, ya polis kita berani, mereka berkorban, tetapi menjadi tanggungjawab negara, menjadi tanggungjawab rakyat, membekalkan mereka dengan peralatan yang cukup untuk memastikan mereka boleh mempertahankan negara dan mempertahankan diri mereka sendiri.
Ini kita nak tanya, kita bekal ni benda cukup tak? Masa ni Lanun ni masuk, saudara, kapal selam kita jalan. Tapi saudara tahu, saya nak imbau 2 handset parlimen, doktor. Pertama sekali, bila kapal selam kita masuk, dia doktor ni pakai handset ni. Kalau depan orang lain saya lobong ya. Tapi kan doktor ni saya jaga-jaga sikit sebab dia menyimpan handset parlimen. Saudara, kapal selam kita masuk, Parlimen Malaysia minta bajet tambahan. Kenapa? Kerana kapal selam kita ada masalah teknikal. Masalah teknikal dia, sebab masalah teknikal untuk membolehkan dia menyelam. Kapal selam kita tak boleh menyelam. Dia boleh menyelam, tapi dia ada masalah teknikal. Ialah kenapa masalah teknikal ni? Kerana laut kita tak berapa dalam. Betul tak doktor? Itu alasan dia. Laut kita tak berapa dalam. Lah kalau tak dalam, apa kerja dah kau beli kapal selam? Kau beli rakit batang pisang, upah orang Sungai Tipun, tobang batang pisang, kita belanja ambil makan. Sudah. Senang. Saudara, kenapa ini semua surat-surat kita tebak? Kemudian saudara, bentang bajet tambahan 890 juta. Zahid Hamidi minta. Kalau tahu ni, baru minta 890 juta. Untuk apa? Untuk membeli misal apa, Black Shark torpedo dengan misal apa semua ni. Dia sebutlah nama tu, berapa biji apa semua, 890 juta. Kita ni sekarang ni main zaman anak kecil main api, boleh kau tipu. Ini zaman anak kecil main iPad. Buka iPad, pergi cari apa nama peluru kau cakap tu, boleh buka katalog peluru tu kat situ. Kita tally balik jumlah dia dengan 890 juta, tak tally. Bila kita dosak Zahid Hamidi, dia cakap apa? Kita beli ni sebab kita nak apa nama dia ni, membeli sekali. Dan satu kenyataan akhbar dia kata, kita nak membeli sekali sistem pelancar senapangnya. Bukan saja harga peluru, harga pelancar. Dan benda ni cuma boleh dipasang pada pertengahan tahun 2013. Maknanya kita beli kapal selam basic spec, kita beli kapal selam kosong, tak boleh nembak. Kita tahu tu kedudukan kita. Bila masuk hari tu 2 hari bulan, kapal selam kita nengok, sebab apa tak boleh nembak. Kau atas jagat boleh, kau jangan contak. Jadi jagat tak ada senapang, ada contak, tak boleh. Saya tahu itu. Yang kedua, Hishamuddin Tun Hussein mengumumkan dengan jelas seminggu selepas daripada pencerobohan, dia pergi dan dia marah rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia jangan sebar kabar angin. Kenapa? Sebab yang datang ni bukan pengganas, yang datang ni bukan penceroboh. Betul atau tidak? Ingat ke tidak? 23, dia kata kita akan berunding dengan mereka 23 hari. Orang datang dengan senjata, duduk tengah rumah kita, bawa pedang samurai, duduk dekat ruang tamu. Tiba-tiba tak kenal, bawa pedang samurai, duduk tengah rumah. Adakah kita nak pergi berbincang? Encik yang bawa pedang ni nama siapa ya? Boleh boleh tanya macam tu. Saudara, berunding 23 hari sampai menyebabkan kematian. Kerana itu saudara, saya bagi tahu, yang harus bertanggungjawab terhadap kematian anggota keselamatan kita ialah saudara Hishamuddin Tun Hussein. Kalau dia ada maruah, dia harus letak jawatan. Berunding sampai 23 hari. Lepas tu saudara, ahli politik buat semak di medan perang ni. Buat apa? Dia pun bukan medan perang, dalam bilik media tu dia keluar masuk macam sibuk. Kejap-kejap muka dia, kejap. Dan bagi kenyataan berbeza, sehingga kita punya keselamatan diketawakan oleh dunia. Mula-mula, ingat kes tembak mati, ingat kes tembak ni, yang mula-mula mati 2 orang. Polis melaporkan 2 anggota terkorban. Kenapa? Kena serpihan bom mortar. Okey, baik. Petang dah ubah pula dah. Hishamuddin kata apa? Hishamuddin umum ni dalam sidang media petang, saya ingat lagi. Dia kata apa? Anggota kita telah terkorban kerana berlaku tembak-menembak. Dan 2 anggota kita kena peluru dan mati. Dan tapi tuan-tuan, tapi bukan kita tembak dulu dia tembak dulu, bukan kita tembak. Apa ni? Kalau kamu bapuk, kamu jangan jadikan seluruh anggota keselamatan kita bapuk. Ini perang lah, keselamatan negara lah, ya. Itu yang pertama, saudara. Lepas tu datang pula Najib pergi Lahad Datu. Ingat Najib pergi Lahad Datu, sidang media Najib. Ingat betul-betul, saudara. Kita cukup bersimpati dengan anggota keselamatan kita yang telah meninggal. Mereka ni sebenarnya pergi meronda kawasan, dan mereka tertipu bila nampak kain putih, mereka berlari ke arah kain putih itu, dan akhirnya kena tembak. Ini apa ni?
Ini apa ni? Yang manukan anggota keselamatan kita siapa? Pemimpin UMNO Barisan Nasional sah. Dan ini kenyataan yang saya SB tak saya pergi balik, cari balik benda ni. Lepas tu kejadian di mana? Di Sempurna. Polis umum, steady polis umum, timbalan ketua polis Sabah umum. Ketua polis Sabah umum, jawab ketua polis Sabah umum. Dia kata apa? Kejadian di Sempurna, semua jangan panik sebab dia tak ada kena-mengena dengan pencerobohan daripada Sulu. Kerana dia ni ada masalah semangga dadah ni, pencerobohan apa? Semangga ni apa? Penyeludupan. Saya ni masalah orang bawah, bila nak copet dia tak boleh cakap Melayu. Penyeludupan dadah ni. Dia kata penyeludupan dadah. Jadi tiba-tiba masuk sidang media petang, apa Isyamuddin kata, kita berasa sedih di atas kehilangan ini semua, dan ini adalah kerana angkara penceroboh, dan kita akan melebarkan kawasan keselamatan untuk, dan kita isytiharkan ini semua zon keselamatan dan tak boleh buat suka-suka. Saudara, sampai pilihan raya besok dia akan buat zon itu zon keselamatan dan tak boleh kempen suka-suka nanti. Ini semua kerana politik, saudara. Betul, yang penting sekarang kenapa dia masuk. Yang penting sekarang saudara tahu, anggota polis kita, saya sebut, saya simpati. Bila saya sebut ni, dengar cara saya cerita ni, macam tu lah. Sebab cikgu-cikgu sekolah kenal lah macam tu kan. Tapi saya cerita ni dengan penuh simpati. Sebab tu saya pergi balai polis di Felda Sahabat, kubu pasir penuh balai polis ni, standby 24 jam ni dengan senjata. Seberang balai polis tu acik jogging pisang relax. Lepas tu ada pakcik tu bawa motosikal orang kampung. Orang cakap tu tengok oleh polis kan. Saudara tahu apa berlaku? Ni, saudara tahu apa? Saya simpati dengan ada seorang pegawai polis daripada Kedah. Maksud dia apa semua, ada seorang datang tegur, tak boleh daripada Kedah. Saya tanya dia apa sebenarnya, dia kata macam ni, Cikgu Umar, kita orang ni macam hantar nyawa dah. Saya kata kenapa? Dia kata, Cikgu Umar, kita nak berdepan dengan siapa? Semua orang ada kad kenalan. Yang datang penceroboh, ketua penceroboh tu bukan setakat ada kad kenalan, bekas pegawai daerah, saudara. Ketua penceroboh tu, dia punya General Kawyang ni, dia bekas pegawai daerah, saudara. Ni semua ni, kita nak berdepan dengan siapa, Cikgu Umar? Tapi kita tak tahu nak berdepan dengan siapa. Cek ada kad kenalan, cek ada kad kenalan. Tapi mereka tahu mereka nak bunuh polis Malaysia. Itu sebab Cikgu Bat, kita dalam keadaan cukup. Saya rasa simpati, saya tahu benda itu. Itu sebab bila terjadi Datuk Haris dedahkan pula sekarang ini Datuk Tan Sri, sekarang Tan Sri lah, Tan Sri Ali Ketua Menteri. Saudara, bawa masuk pendatang ni satu bab, itu dah salah. Bagi kad kenalan cara suka, salah. Tapi sekarang pendatang ni dah ada anak, dah ada cucu. Kita kena manage dengan betul isu ni. Jangan zalim. Islam tak mengajar kita zalim, Malaysia tak mengajar kita zalim, adat kita tak mengajar kita zalim. Sekarang ni saudara, keadaan dah tension. Berlaku apa saudara? Ada orang kena tahan, orang Filipina gunting kad kenalan. Keadaan bertambah wara, keadaan takkan selesai. Ini semua kerana apa? Bapa pengkhianat negara Mahathir bin Mohamad. Hasna sebut, saksi RCR, dia sebut dengan jelas. Dia kata apa? Dia kata, ni, saya pegawai daerah Sanakan dulu, Mahathir, apa namanya ni, siapa nama arwah ni? Allahu Akbar. Saya nama orang jahat selalu lupa lah. Megat Jonet. Kalau apa ingat, Megat Jonet arah saya, bagi saya online dengan Mahathir, luluskan tangan saya saja 10,000 saya bagi kad kenalan, 10,000. Akhirnya sekarang ni jadi apa? Lepas tu sekarang ni saudara tahu kedudukan apa? 3 juta. Simon Sipaon, Tan Sri Simon Sipaon sebut 3 juta penduduk, 1.7 ni pendatang. Keadaan teruk sangat sekarang. Kan itu saudara. Dan disebut dengan jelas. Lagi satu, Hasna sebut masa kita buat SMM, buat panggil yang ramai datang Kuala Lumpur, isu Sabah ni disebut. Saya cari latar belakang Hasna ni, ketua pegawai daerah Sanakan. Akhirnya keluar gambar dia mengamuk tak tentu arah depan Masjid Negeri pada tahun 86 di Kota Kinabalu. Saya tanya Hasna, apa berlaku? Tolong jelaskan. Belum dia mengelak-ngelak. Kita drill dia cukup-cukup. Interview masa tu, akhirnya dia dedah. Dia kata, setelah walaupun tipu kad kenalan, Datuk Haris tipu kad kenalan, bagi banyak kad kenalan pendatang asing. Tapi bila PBS ni, masa tu Datuk Haris ni Barisan Nasional lah, berjaya Barisan Nasional. Tapi bila angin perubahan datang, habis saudara. Tetap kalah juga. Macam mana boleh kalah ni? Kad kenalan banyak bagi. Orang-orang Kadazan Dusun Murut, penduduk Jati Sabah ni buat apa? Mereka tunggu pusat mengundi sini
dekat sempang depan, mereka tunggu dengan kayu 36 ni. Dia sabar betul Zarau pada musuh. Saya kata, oh maknanya sekarang ni Semenanjung jadi masalah ni, kena sebat lah. Dia kata, bukan saya kata. Sebat, dia kata, kena sebat betul-betul. Dia kata, dia kata, bukan saya kata. Tapi persoalan dia ialah tetap kalah. Setelah Barisan Nasional kalah, apa dia buat? Dia dipanggil oleh Mahathir sekali lagi Kuala Lumpur dengan ramai taiko-taiko, gangster-gangster, bagi dengan dana dan sebagainya, balik Sabah, kumpulkan semua pendatang, buat huru-hara sampai di Sabah. Dia disambut oleh polis Sabah. Polis Sabah beritahu apa? Kamu nak buat huru-hara, kena buat huru-hara betul-betul, sekurang-kurangnya sampai 5 mati sekurang-kurang di Kota Kinabalu. Sedangkan benda ni jadi tau. Benda ni jadi real tau. Bila dah jadi huru-hara, dah kecoh PBS dah ni, PBS nak masuk, syarat pendatang PBS nak masuk, tangkap semua ni ISA. UMNO kena ingat, kamu boleh tipu bagi pihak UMNO, tapi besok bila nak kena tangkap ISA, kamu pun boleh kena juga. Jadi kerana itu saudara, now saya nak bantah balik. Persoalan kita jelas, kita nak bina negara Malaysia. Kita bukan nak runtuhkan negara. Orang kata ini nak jatuh kerajaan. Kita bukan nak jatuh kerajaan, tetapi kita sedang membina kerajaan Malaysia baru yang lebih adil dan saksama kepada semua rakyat. Pertama. Kedua, kita ada manifesto yang jelas. Kita ada manifesto, kita ada pengalaman. Selangornya, Kedahnya, semua ada pengalaman. Dan rekod laporan audit negara menyatakan dengan jelas Selangor dan Pulau Pinang adalah dua negeri yang terbaik 4 tahun berturut-turut ditadbir oleh Pakatan Rakyat Sarawak. Dan dua negeri yang paling teruk adalah Sabah dan Perlis yang ditadbir oleh UMNO Barisan Nasional. Itu rekod yang tidak boleh dipadamkan. Mereka tipulah dalam TV. Seorang makcik keluar daripada Tanjung Sepat Dengkil, menangis. Kenapa makcik? Makcik dia kena tipu. Kena tipu. Diorang ni suruh makcik isi borang 2 kali, cakap nak bagi warga emas 2,500, tapi makcik tak dapat. Makcik borang yang makcik isi tu, dia borang warga emas, tapi nama dia insurans takaful khairat kematian. Syarat pertama makcik nak dapat, makcik kena mati dulu. Tapi dia tipu rakyat selama penipuan. Fokus jelas. Pertempuran kali ini adalah pertempuran rakyat. Saudara, saya perkenalkan Abu. Saya dah kenal kan Abu, asalkan bukan UMNO. Dia ada tambah dia ABCD. Apa dia? Asalkan bukan Cap Dacik. Maknanya perlu berlaku penyatuan politik. Semua perlu bersatu, angkat harakat rakyat yang sebenarnya. Cabaran dalam seminggu 2 terlalu hebat. Percaya dan yakinlah, mereka plan lah Datu nak tangkap Anwar Ibrahim dan sebagainya. Cabaran makin hebat. Tapi saya ingat balik nenek saya pesan, makin gelap pekat malam, makin dekat hari nak siap. Kepada pengembara malam, kamu mengembaralah walaupun gelap, istiqamah terus, kerana kamu akan dapat matahari pagi yang pertama, yang paling cantik nanti. Lagi susah kita berjuang, maka lagi dekat untuk menang. Berjuanglah wahai perjuang, nikmatilah kepayahan ini, kerana kita adalah sebahagian pencipta sejarah, menukar sejarah Malaysia, menambatkan kerajaan rakyat, menumbangkan rezim yang diwarisi oleh penjajah. Saudara, berseronok dengan perjuangan ini. Kawan-kawan muda, cipta sejarah. Jangan berebut nak bertanding apa semua, tolak tepi. Kita cipta sejarah yang betul. Yang layak bertanding, biar dia bertanding. Yang layak tampal poster, biar dia tampal poster. Yang layak pajak pokok, biar dia pajak pokok. Kerana apa? Kerana saudara, hujungnya nanti kita boleh bercerita kisah yang indah di hadapan anak cucu kita. Jadi sebelum penutup saudara, saya ni, siapa belum beli buku Dipak, kita jual harga kos, saya bayar harga kos supaya kita boleh cetak banyak lagi. Yang ada saudara senarai, dia belikan barang kemas, rosmah apa semua. Buku ni akan datang dengan sekeping CD. Buku ni akan datang percuma dengan kad laporan Barisan Nasional Johor. Orang Melayu Perak ini jual ke Cina apa semua ni, isu ni, tunjuk dengan dia ni, cocok biji mata dia ni, jual ke Cina, bukan Cina beranak Johor dia pun kau jual. Ini kepada orang Singapura, geran tanah dan sebagainya ada. Dan di sebalik kemewahan, seorang pemimpin Barisan Nasional ada sampai ke salinan cek rasuah pun kita masuk dalam ni. Ni 3-4 perkara satu. Dan yang kedua saudara ialah isu Anwar Ibrahim ni akan dimainkan semula. Mereka dah siap dah macam-macam.
Minggu depan jangan terkejut, mereka akan keluarkan banyak lagi video lucah sampai ke Nurul Izzah apa semua ni akan difitnah dengan perkara yang sama. Itu sebab bila kita jumpa orang, Cikgu Bat ni best betul lah. Saya tengok Cikgu Bat dalam YouTube, saya dah berobat. Saya tanya pakai baju tak pakai baju. Kan? Dia bahaya sekarang ni kan. Dia kata pakai baju tak apa lagi kan. Sekarang buku fitnah saya tulis. Ini buku paling lengkap. Siapa Anwar Ibrahim, siapa pujuk Anwar masuk UMNO, dialog terakhir Anwar Mahathir, apa yang Mahathir minta daripada Anwar pada ketika itu. Saudara, sampailah pengakuan Dr. Zahari bersumpah dalam mahkamah, saya dipaksa oleh Musa Hassan dan Rodwan Yusof. Tapi pun masalah sekarang. Sebab apa? Musa Hassan pun dah U-turn juga. Tak apalah, kita yang benar ni betul semua kan? Sampailah fitnah liwat yang kedua, saya masukkan gambar rajah, gambar time masa Saiful. Saudara, pada tarikh hari kejadian, Saiful tak masuk pun kondominium dimaksudkan. Habis tak masuk kondominium, liwat berlaku tak? UMNO kata liwat berlaku. Macam mana liwat nak berlaku? Kecuali dia kalau ada liwat pun, dia liwat secara Bluetooth. Bluetooth, on Bluetooth, tut. Liwat jarak jauh dia kata. Ya. Dan pengalaman saya bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rahim Tamici. Tengok video lucah, sama saya tengok video lucah kan dia. Apa sebenarnya yang dia nak, apa perancangan UMNO Barisan Nasional, apa sebenarnya video lucah tersebut, saya rakamkan dalam buku. Siapa dapatkan buku ni malam ni, dia akan dapat ada risalah sebagainya. Tapi paling penting, ada risalah cincin. Benda nikah, kopit, bubuh dalam handbag. Jumpa wanita UMNO, kotuk kat kepala tu, kau tengok dia. Kau basah-basah ketiak, turun naik rumah orang, kau tengok Rosmah macam mana dia berlanjut. Alhamdulillah, insyaAllah, kalau semua ini kita lakukan cara bersama, kempen cara bersama, berkorban cara bersama, mencipta sejarah Malaysia cara bersama, saya percaya dan yakin Malaysia ada masa depan yang cukup cerah untuk keluar sebagai negara peneraju dunia. Sekian saja saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Reformasi.